Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian, hari ini kita sambung pelajaran ibadat darjah 4 murid-murid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Pelajaran yang kelima bertajuk menyapu khuf. Menyapu khuf. Baik, apakah pengertian khuf? Khuf ialah kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Buku lali ialah tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Itu maksud buku lali. Tapi khuf ni, hari ini kita belajar khuf ialah kasut kulit. Kasut kulit ini kita pakai sehingga menutupi kaki hingga buku lali. Macam mana contoh kasut khuf tu? Mari kita lihat. Okay, inilah contoh kasut khuf. Dia kulit. Nampak bahagian dia sampai ke atas. Sampai tutup buku lali. Itulah kasut khuf ni. Biasanya kasut khuf juga dipakai oleh askar-askar tentera. Kasut boot diorang tu tinggi sampai ke atas. Jadi khuf ni dia sebenarnya kaedah mengambil air semayang, tetapi dia hanya menyapu kan membasuh kasut sahaja. Apabila tiba part kaki, ambil wuduk seperti biasa, tapi bila sampai kat kaki dia tak perlu buka pun kasutnya. Jadi dia terus hanya membasuh khuf saja, membasuh kasut tersebut. Okey, hukum menyapu khuf. Harus menyapu kedua khuf semasa berwuduk, walaupun ketika mengambil wuduk sunat seperti wuduk yang diperbarui. Inilah harus menyapu kedua khuf semasa berwuduk. Masa berwuduk tu bila part ambil air semayang kat bahagian kaki tu, dia tak perlu buka kasut. Pakai askar kan. Kita ambil contoh senang, askar. Askar tu bila dia sedang dalam hutan, contoh dalam peperangan ke dalam hutan, jadi dia tak ada masa untuk membuka kasut dia. Jadi bila dia semayang, dia akan hanya membasuh khuf sahaja. Okey. Seterusnya, tidak boleh menyapu khuf ketika mandi fardu seperti mandi junub dan mandi sunat seperti sunat Jumaat, dan ketika menghilangkan najis seperti kaki berdarah sebagai ganti membasuh kaki. Okey, tidak boleh menyapu khuf ketika mandi fardu. Itu dah kena air tu. Jadinya kalau mandi tu kan kita seluruhnya, jadi tak boleh dah menyapu khuf lagi. Seterusnya, tidak boleh menyapu sebelah khuf sedangkan yang sebelah lagi dibasuh. Dia dibasuh sebelah, masa ambil semayang tu, sebelah tu hanya dibasuh kaki, dibasuh khufnya sahaja. Kasut tu je dibasuh, tapi sebelah lagi dibasuh kaki. Tak boleh. Kecuali orang yang mempunyai sebelah kaki. Kalau ada sebelah kaki, barulah boleh menyapu sebelah saja khuf. Okey, syarat sapu khuf. Seseorang yang memakainya dalam keadaan bersuci dengan mandi junub atau wuduk atau tayamum. Maksudnya dia suci, kemudian dia dah ada wuduk, ataupun dia dah wuduk, dia tidak berhadas. Okey, dalam keadaan suci. Jadi bila dalam keadaan suci, lepas tu bila dia nak memperbaharui wuduk dia, contoh dia nak solat, maka dia tidak perlu membuka kasut. Dia hanya sekadar membasuh khuf sahaja. Baik, yang kedua, khuf hendaklah menutupi anggota yang difadukan ketika berwuduk. Khuf hendaklah menutupi anggota yang difadukan ketika berwuduk. Jadi khuf ni kan kat bahagian kaki. So, jadi kaki dan dua buku lali tadi tidak mestilah dalam keadaan tutup. Kaki tu mestilah dalam keadaan tertutup. Okay, sepasang khuf yang dipakai itu hendaklah yang boleh digunakan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Memang kasut tu yang sentiasa dipakai ulang alik. Cikgu ambil contoh tadi askar kan, senang. Askar tu memang di dalam hutan, itulah kasut dia. Hilir dia pergi sana, dia pergi sini, itulah kasutnya. Okey, seterusnya, sepasang khuf itu suci daripada najis. Kita pastikan khuf tu suci daripada najis.
Yang terakhir, pasang khuf hendaklah dapat mencegah daripada masuk air ke dalamnya. Memang kasut tu dia tidak akan tembus air. Okay, dia tidak akan masuk air ke dalamnya melalui selain daripada tempat jahitan. Kecuali dia melalui tempat jahit. Okay, itu syarat sapu khuf. Bukan boleh sapu kasut-kasut kulit yang macam kasut pergi kerja ke. Tak, dia kasut khuf ni kasut kulit yang memang dia menutupi kaki tadi tu sampailah ke buku lali.